Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Satu pendedahan, satu keputusan yang menggemparkan daripada SPRM. Seperti yang kita tahu, pada selepas Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, banyak saja kes rasuah, banyak saja jerung, banyak saja buaya yang ditangkap, buaya perasuah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, baru-baru ini kita mendengar nama Datuk Roy yang menjadi dalang utama dalam kes rasuah di dalam Jana Wibawa. Dan begitu juga terkini kita mendengar seorang bekas timbalan pendaftar mahkamah yang juga ditahan. Jadi nama demi nama, individu demi individu ditangkap. Pada akhirnya hari ini tuan-tuan dan puan-puan, keputusan yang menggemparkan daripada SPRM berkaitan dengan kes Jana Wibawa, Datuk Roy bekas timbalan pendaftar mahkamah bebas reman. Seorang lelaki yang dikenali sebagai Datuk Roy dan seorang lagi bekas timbalan pendaftar mahkamah yang direman bagi membantu siasatan berhubung program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa ataupun Jana Wibawa dilepaskan hari ini dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Peguam bela kepada kedua-dua lelaki berkenaan, Fahmi Abdul Moin, berkata Magistrat Mahkamah Putrajaya Irza Zulaikha Rohanuddin membenarkan anak guam dilepaskan masing-masing dengan seorang penjamin dan perlu melaporkan diri di pejabat SPRM setiap bulan. Datuk Roy ditahan ketika memberikan keterangan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009 di pejabat SPRM di sini pada jam 3 petang Isnin lalu. Dalam pada itu, Magistrat Kuala Lumpur Nur Eliana Hanim Abdul Halim kemudian membenarkan lelaki yang berusia 54 tahun itu direman 3 hari dan melepaskan suspek dengan jaminan SPRM pada Khamis lepas. Pada hari yang sama juga Datuk Roy ditahan semula sebelum Mahkamah Magistrat Putrajaya menyambung reman 4 hari lagi berakhir hari ini. Sebelum ini, Datuk Roy diburu SPRM kerana didakwa menjadi perancang utama dalam siasatan kes meminta dan menerima rasuah RM400,000 bagi mengelakkan siasatan membabitkan program Jana Wibawa. 4 individu termasuklah seorang pegawai SPRM ditahan, namun dibebaskan dengan jaminan kerana disyaki meminta dan menerima rasuah berkenaan atas tujuan yang sama. Datuk Roy yang beralamat di Kuantan, Pahang pernah dipenjara kerana terbabit kes rasuah. Jadi tuan-tuan dan semua, setelah ini pendedahan daripada SPRM, bagi saya ini satu kekecewaan besar kepada Perdana Menteri, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, dan bagi saya ini memang mengecewakan seluruh Malaysia, di mana ada tangkapan yang berlaku, ada perasuah yang berjaya ditangkap. Jadi pendedahan ini memang menyedihkanlah bagi saya. Dan kita harap selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita berharap semua ini akan dapat dibantras, dapat dibendung kes ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen anda dengan isu yang hangat ini berkaitan dengan penangkapan SPRM? Dalam pada itu tuan-tuan dan puan-puan semua, individu demi individu yang didedahkan. Bekas timbalan pendaftar yang ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Kuala Lumpur pada jam 9.30 malam Jumaat lepas sebelum direman selama 3 hari itu berakhir hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kes Jana Wibawa
Datuk Roy, bekas timbalan pendaftar mahkamah, bebas reman. Jadi apa komen Anda? Tonton apa semua, teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk perkembangan-perkembangan yang lain, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua, terima kasih kerana memilih channel ini. Satu kejutan besar yang berlaku hari ini, satu laporan polis yang dibuat, yang bagi saya ini pasti menggemparkan Malaysia, mengejutkan ramai orang dengan laporan polis ini. Laporan berkaitan dengan satu program jom ziarah gereja. Bagi saya, saudara-saudara, negara kita, Malaysia, tanah air kita, kaya dengan kaum, kaya dengan pelbagai kaum, pelbagai agama bangsa. Jadi bagi saya, tuan-tuan dan puan semua, untuk isu perkauman sudah pasti ini menjadi di seluruh negara mungkin ada saja masalah. Namun hari ini, tuan-tuan dan puan semua, berkaitan dengan program jom ziarah gereja, seorang menteri di dalam kerajaan akhirnya dipanggil polis. Bukan ditangkap, tapi dipanggil polis. Dalam satu artikel daripada Astro Awani, jom ziarah gereja, Hannah Yeoh akan dipanggil polis. Menteri Belia dan Sukan akhirnya akan dipanggil polis untuk memberikan penerangan. Jadi tuan-tuan dan puan semua, polis akan memanggil Menteri Belia dan Sukan, Hannah Yeoh, untuk dirakam keterangan bagi membantu siasatan berkaitan penganjuran program jom ziarah gereja oleh pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO yang bernaung di bawah Kementerian Belia dan Sukan KBS. Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner Beh Eng Lai berkata, pihaknya akan memanggil Hannah dalam masa yang terdekat. Kita akan merakam keterangan Cikgu Bad, itu Badrul Hisham Syahrin, pada hari ini bagi membantu siasatan. Katanya pada sidang akbar selepas sambutan peringatan Hari Polis ke-216 di Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul pada Isnin. Dalam hal itu, saudara-saudara, Eng Lai juga berkata, setakat ini pihaknya telah menerima 2 laporan polis berkaitan isu berkenaan. Kita telah merakam keterangan 3 individu yang terdiri daripada pengadu dan 2 wakil NGO bagi membantu siasatan. Pada Ahad, media melaporkan polis membuka 1 kertas siasatan berhubung penganjuran program jom ziarah gereja. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim dilaporkan berkata, walaupun program itu telah dibatalkan pada Ahad, namun 1 laporan polis telah diterima berhubung kes itu. Pada 14 Mac yang lepas, Hannah Yeoh ketika menggulung perbahasan Belanjawan 2023 bagi kementeriannya di Dewan Rakyat menjelaskan bahawa program jom ziarah gereja tidak melibatkan individu beragama Islam. Jadi, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, adakah Hannah Yeoh sebagai Menteri Belia dan Sukan ataupun di bawah KBS dipanggil untuk dirakamkan keterangan? Adakah ini menimbulkan satu apa yang kita kata berkaitan dengan isu resis ataupun perkauman di Malaysia? Jadi kita nantikan apa keputusan seterusnya. Yang pasti, tuan-tuan dan puan semua, artikel hari ini yang sangat panas ini yang bertajuk jom ziarah gereja, Hannah Yeoh akan dipanggil polis. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.